maka perbuatan demonstrasi ataupun tunjuk perasaan ataupun piket bukanlah satu perbuatan yang termasuk di dalam istilah burah. Kerana burah dia perlu melibatkan kepada peperangan ataupun perang di antara satu sama lain yang melibatkan kepada tindakan pembunuhan. Jikalau ia melibatkan tindakan pembunuhan ataupun peperangan yang dilancarkan, maka itu yang disebut sebagai pemberontak ataupun pemberontakan. Kemudian yang kedua, muslimin yang hadirin mukminin sekalian, Ibnu Abbas menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesiapa yang melihat pemerintahnya melakukan satu-satu keburukan, maka hendaklah dia bersabar, kerana sesungguhnya orang yang meninggalkan kumpulan yang ramai walaupun sejengkal, maka matinya adalah mati secara jahiliyah. Dan hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih yang disebut oleh Imam Asy-Syaukani. Hadis muttafaqun alaih maknanya hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa jikalau rakyat melihat pemerintahnya melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap sebagai buruk ataupun silap, maka hendaklah rakyat itu bersabar dengannya. Kerana apabila rakyat itu menderhaka kepada kerajaan, maka ianya dianggap sebagai mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau dia mati, dianggap sebagai mati dalam keadaan jahiliyah. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, hadis ini yang kerap kali disalah anggap oleh sebahagian di kalangan para ilmuwan, sehingga menyebabkan seolah-olah hadis ini menjadi satu hadis yang memberi pembelaan ataupun melindungi kerajaan untuk terus melakukan kezaliman. Sebenarnya hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana Islam mengajar kepada umatnya supaya tidak menghadapi pihak berkuasa dengan kekerasan, kerana ia boleh menimbulkan keburukan yang jauh lebih parah daripada itu. Maknanya seperti ini. Katalah jikalau saudara-saudara sekalian terlibat dalam satu demonstrasi, maka pihak polis akan menggunakan kuasanya untuk menggari dan menangkap atau menahan tuan-tuan dan membawa tuan-tuan ke balai polis. Maka berdasarkan hadis ini, walaupun keluarnya rakyat secara beramai-ramai kerana ingin membantah sebarang salah laku ataupun keburukan yang dilakukan oleh pihak berkuasa, ataupun sebagaimana yang dilakukan oleh kaki tangan bank yang keluar berpiket kerana menuntut gaji yang lebih, ataupun kerana hak mereka diabaikan oleh majikan mereka yang terdiri daripada bank-bank tertentu, tiba-tiba datang pihak berkuasa, yakni pihak polis, menangkap dan menahan tuan-tuan, membawa tuan-tuan ke balai polis dan sebagainya. Maka berdasarkan hadis ini, hendaklah bagi rakyat itu mematuhi undang-undang yang ada. Dengan mematuhi undang-undang yang ada, dengan maksud bahawa apabila pihak polis menangkap tuan-tuan, hendaklah tuan-tuan mengikut pergi ke balai polis dan menggunakan hak tuan-tuan sebagai rakyat, mengambil peguam dan sebagainya, ataupun menggunakan ilmu yang tuan-tuan ada berkenaan dengan undang-undang, hak tuan-tuan sebagai warga negara, dan mempertahankan hak tuan-tuan di mahkamah dalam perbicaraan dan sebagainya. Islam tidak mengajar tuan-tuan untuk menentang, membunuh ataupun mencederakan anggota polis. Maka itu adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam tidak mengajar tuan-tuan untuk mengambil tindakan kekerasan terhadap pihak polis, kerana itu akan mengundang keburukan yang jauh lebih besar daripada keburukan asal, di mana isu asalnya ialah berkaitan dengan gaji, berkaitan dengan kos sara hidup dan sebagainya. Maka tindakan kekerasan terhadap pihak berkuasa, dia akan menimbulkan satu lagi masalah yang lebih besar. Kerana itu hadis ini sepatutnya difahami dengan cara yang betul, dan bukannya dengan cara membela keburukan ataupun salah laku yang dilakukan oleh pihak pemimpin. Seterusnya, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, untuk kita faham tentang masalah burah, dia ada 3 unsur utama. Yang pertamanya yang disebut sebagai perbuatan menderhaka. Yang kedua ialah penggunaan kekerasan ataupun kekuatan oleh pemberontak. Dan yang ketiganya ialah apa yang disebut sebagai mensria ataupun an-niyatus sayyi'ah, niat yang jahat.
Maksud menderhaka di sini ialah menentang pemerintah dan berusaha menggulingkan pemerintah dengan menggunakan kekerasan atau enggan melaksanakan kewajipan yang tidak dianggap sebagai maksiat. Contohnya lampu merah, sepatutnya kita tidak melanggar lampu merah, tetapi kita melanggar lampu merah, itu yang dianggap sebagai menderhaka ataupun menyalahi undang-undang. Walaupun yang demikian, prasyarat kepada kesalahan ini ialah pemerintah berkenaan hendaklah pemerintah yang adil, pemerintah Islam yang adil, dan bukannya pemerintah Islam yang zalim ataupun kejam. Walaupun keadilan itu dianggap sebagai syarat bagi pemerintah yang boleh bertindak terhadap pemberontak, tetapi menurut pendapat yang rajih bahawa dalam kesemua mazhab yang empat, bahawa haram juga melakukan penderhakaan ke atas pemerintah yang fasik walaupun dengan tujuan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maknanya, tuan-tuan, berdasarkan mazhab yang empat, tuan-tuan tidak dibenarkan menggulingkan kerajaan secara kekerasan. Walaupun kerajaan itu melakukan maksiat, yang tuan-tuan boleh lakukan ialah menukar kerajaan melalui proses demokrasi, melalui undi yang ada kepada tuan-tuan. Itu yang dibenarkan, saluran yang sah berdasarkan undang-undang. Tetapi kalau kerajaan itu satu kerajaan yang zalim, tiba-tiba masyarakat menggunakan parang, cangkul, keris, pistol, senapang sebagai senjata, menggulingkan kerajaan, maka itu tidak dibenarkan dalam agama, kerana ia akan mengundang kepada masalah yang lebih besar. Sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita menentang penggulingan kuasa yang dilakukan oleh Asisi terhadap kerajaan Mursi. Jikalau benar sekalipun Mursi melakukan kesalahan, pihak tentera haram hukumnya ke atas pihak tentera untuk menggulingkan Presiden Mursi. Tetapi itulah realiti yang sedang berlaku di Mesir pada hari ini. Dan itulah juga pengajaran yang perlu kita ambil dalam masyarakat kita, bahawa sebarang rasa tidak puas hati hendaklah disalurkan dengan cara yang sah melalui undang-undang. Tetapi kita perlu ingat bahawa ada perbezaan di antara buruh dan juga demonstrasi. Demonstrasi perkara lain, buruh perkara yang lain. Kemudian hendaklah menjadi syarat melakukan nahi mungkar itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi. Kita ingin menghalang kemungkaran, tiba-tiba menyebabkan berlakunya pembunuhan, kehilangan nyawa, pertumpahan darah yang jauh lebih serius daripada masalah yang asal. Itu tidak dibenarkan dalam agama. Dan berdasarkan isu politik, rakyat boleh memecat pemerintah. Rakyat boleh memecat pemerintah atau menggulingkan pemerintah berdasarkan kepada keadaan-keadaan tertentu, seperti kerana pemerintah itu fasik, zalim dan tidak berlaku adil. Tetapi janganlah tindakan penggulingan itu menimbulkan fitnah yang lebih besar. Sebab itu bila kita membincangkan isu ini, antara elemen yang perlu diberikan pertimbangan oleh rakyat ialah apakah penggulingan itu akan mengundang padah yang lebih besar. Jikalau risiko yang timbul akan menyebabkan padah yang lebih besar, impak yang lebih buruk, maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Tetapi jikalau penggulingan kuasa itu tidak menimbulkan impak yang lebih buruk, yang lebih besar, maka barulah dibenarkan dalam agama. Tetapi mengikut pendapat yang kedua, dalam syariat Islam, sebagaimana yang disebut oleh Al-Farra dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah dan Al-Hattab dan sebagainya, dinyatakan bahawa bagi menjaga apa yang disebut sebagai akhafud darurain, seseorang pemerintah itu boleh digulingkan atau dipecat dengan sebab-sebab yang disebutkan tadi. Misalnya kerana kezaliman yang berterusan dan rakyat mempunyai kemampuan untuk menggulingkan kerajaan, maka ianya dibenarkan berdasarkan kepada akhafud darurain. Akhafud darurain maknanya ialah jikalau penggulingan ataupun pemecatan kerajaan itu impaknya lebih ringan, maka itu dibenarkan dalam agama. Tetapi jikalau penggulingan kuasa itu menyebabkan pembunuhan, menyebabkan kucar kacir, huru hara dalam negara, maka agama tidak membenarkan hal ini. Kerana
itu dalam soal seperti ini, orang-orang awam tidak boleh membuat keputusan. Keputusan perlu dibuat oleh pemimpin, oleh orang yang berilmu, oleh orang yang lebih faham tentang seluk-beluk dalam soal agama. Kemudian para fuqaha juga mengatakan bahawa para penderhaka ataupun pemberontak tidak boleh diperangi sebelum disoal siasat terlebih dahulu, sehingga mereka itu memberi sebab kenapa mereka menderhaka atau memberontak. Jadi kita tengok, kalau pemberontak itu menggunakan senjata sekalipun, dia menggunakan senjata, dia menggunakan kekerasan, Islam tidak membenarkan kerajaan membunuh atau menggunakan kekerasan bagi memerangi pemberontak, sehingga kerajaan terlebih dahulu berbincang dengan pemberontak itu, bertanya kepada mereka kenapa mereka memberontak. Itu hukum hakam yang ditetapkan oleh agama. Dan apabila ditanya kepada mereka, jikalau mereka memberikan alasan kenapa mereka memberontak dan alasan mereka itu benar, maka kewajipan bagi kerajaan ialah tidak boleh mengambil tindakan terhadap pemberontak. Wajib ke atas kerajaan mengubah kesilapan yang mereka telah lakukan. Sebagaimana yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini, bukan pemberontakan. Ianya bukan satu pemberontakan, tapi ia ada demonstrasi yang berbeza daripada pemberontakan. Maka oleh kerana ia bukan pemberontakan, maka nyawa bukannya halal. Nyawa adalah haram. Maka hendaklah bagi kerajaan yang memerintah, oleh kerana kebangkitan rakyat bukanlah berbentuk pemberontakan dan tidak ada sebarang senjata yang digunakan. Malah jikalau ada senjata digunakan sekalipun, kewajipan terhadap kerajaan ialah bertanya kepada rakyat kenapa mereka bangkit menentang kerajaan. Dan sebagaimana isu yang ada dalam negara kita pada hari ini, semua sedia maklum bahawa ianya benar-benar berlaku. Soal kenaikan harga barang dan sebagainya, soal perkhidmatan, bagaimana kekayaan dikaut oleh sesuatu sektor yang tertentu sahaja, manakala orang-orang awam yang masih lagi melarat tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya, maka isu itu adalah isu yang benar. Dan sekiranya apa yang mereka sebut itu benar ataupun betul, maka hendaklah diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah. Di samping menyeru mereka supaya kembali kepada kebenaran dan berlaku taat. Tetapi sekiranya mereka enggan, mereka boleh diperangi. Diperangi hanya dibenarkan apabila kerajaan melaksanakan, memperbetulkan kesilapan yang berlaku. Setelah mereka enggan untuk taat, barulah boleh diperangi. Kerana itu disebut bahawa fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma, jikalau salah satu daripada dua golongan itu melampaui batas, maka perangilah golongan yang melampaui batas itu sehingga dia hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sebagai akhirnya jenis-jenis pemberontakan dan penderhakaan itu dibahagikan kepada tiga. Yang pertamanya ialah pemberontak yang tidak mempunyai asas ataupun alasan untuk memberontak. Itu golongan yang pertama, pemberontak yang tidak ada alasan, yang mana alasan yang ada hanya dibuat-buat. Yang keduanya pemberontak yang mempunyai asas kepada pemberontakan, tetapi tidak mempunyai kekuatan, dia tidak ada senjata. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, seharusnya pihak berkuasa jujur dalam perkara yang seperti ini. Umpamanya, janganlah adanya perbuatan recycling barang-barang ataupun kapak. Jikalau rakyat yang keluar beramai-ramai tidak membawa sebarang senjata, maka jangan dicipta bukti, kerana itu akan disoal oleh Allah Ta'ala lantaran berita dusta yang kita lakukan kepada saudara seagama. Jikalau rakyat keluar tidak membawa sebarang senjata, maka nyatakanlah bahawa mereka memang tidak membawa senjata. Yang ketiganya ialah pemberontak yang mempunyai asas sebagai penderhakaan yang dilakukan dan mempunyai kekuatan. Maknanya
Penderhaka dia ada sebab yang kukuh kenapa dia menderhaka. Pada masa yang sama dia mempunyai tentera, dia mempunyai senjata untuk menggulingkan kerajaan. Dan itu termasuk dalam isu-isu yang panjang lebar yang perlu kita huraikan. Tetapi sebagai kesimpulan dalam waktu yang ringkas ini, apa yang saya boleh tekankan kepada saudara-saudara sekalian ialah bahawa kerajaan hanya boleh memerangi rakyat yang benar-benar memberontak dalam erti kata yang sebenarnya. Itu yang pertama. Dan hendaklah dibezakan pemberontakan dengan demonstrasi dan satu lagi piket. Itu perkara yang sangat berbeza. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah pemberontakan yang dibenarkan oleh syariat kepada kerajaan untuk memerangi pemberontakan itu mestilah pemberontakan yang mempunyai kekuatan dari sudut senjata. Jikalau rakyat yang keluar hanya mempunyai air mineral pada tangannya untuk menghilangkan rasa dahaga, membawa tuala-tuala kecil bagi mengelak peluh yang ada, itu bukan senjata. Kecuali jikalau rakyat yang keluar itu membawa M16, membawa Kalashnikov, membawa Molotov cocktail, membawa bom api dan sebagainya, itu barulah boleh dinamakan sebagai senjata, ataupun parang, ataupun lembing dan yang seumpama dengannya. Moga-moga dalam sesi yang ringkas ini serba sedikit kita dapat mengambil pengajaran daripadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.